Ya, Alhamdulillah Auda kembali menerusi rancangan Ramai Pagi dan kita mengikuti dalam segmen Bahasa dan Kesusastraan Melayu di mana pada hari ini kita akan berbicara mengenai dengan hari-hari kebesaran Islam dalam karya puisi Yahya MS. Dan pada pagi ini kita telah pun bersama dengan tetamu undangan kita. Mungkin boleh kenalkan? Baik, pada pagi ini kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Syahwal Nizam Haji yang ini merupakan calon PhD Kesusastraan Melayu, Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, sama juga. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. 6 hari kita sudah berada. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita akan berbicara mengenai dengan hari-hari kebesaran Islam dalam karya puisi Yahya MS. Jadi Tuan Syahwal, terlebih dahulu mungkin boleh perkenalkan siapa dia Yahya MS dan karya-karya yang telah pun dihasilkan oleh beliau. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini saya berpeluang untuk mengungsikan sekali lagi dalam segmen Bahasa dan Kesusastraan Melayu. Dan hari ini sekali lagi seperti hari-hari yang sebelumnya pun, saya sebenarnya seringkali membicarakan tentang Yahya MS. Sebenarnya ia sebahagian daripada kajian saya juga, Yahya MS. Tapi setiap kali saya membicarakan tentang Yahya MS, saya cuba membicarakan dari sudut yang berbeza. Dan kali ini oleh kerana kita sedang menyambut ibadah puasa di bulan Ramadan, jadi saya tertariklah untuk membicarakan tentang hari-hari kebesaran Islam dalam puisi-puisi Yahya MS. Tetapi sebelum itu terlebih dahulu kita kenalkanlah siapa Yahya MS. Walaupun mungkin saya sering kali membicarakan tentang Yahya MS, mungkin ada khalayak di sana yang baru mengikuti pada hari ini tentang kajian-kajian yang saya adakan. Jadi terlebih dahulu Yahya MS ini merupakan seorang sastrawan di Brunei yang memang tidak asing lagi. Ia merupakan nama pena bagi yang berhormat PNC Raja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya Haji Ibrahim. Jadi beliau ini telah mula menghasilkan puisi sejak tahun 1950-an lagi. Ketika itu beliau sedang menuntutlah di Tanah Melayu dan di Singapura. Jadi memang Yahya MS ini merupakan penyair Brunei yang amat prolifik dan sangat berjaya menghasilkan karya-karya puisi yang bermutu tinggi. Jadi Yahya MS adalah seorang yang boleh dikatakan seorang yang tidak pernah jemu-jemu. Walaupun pada masa kini pun dia masih menghasilkan, beliau masih menghasilkan puisi-puisi yang diterbitkan melalui majalah Bahana, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan ada juga menerbitkan terbitan buku yang terbaru. Jadi puisi-puisi awal beliau banyak disiarkan dalam akhbar-akhbar dalam tahun 1950-an, 60-an, banyak dalam akhbar seperti Utusan Kanak-kanak, Tunas, Utusan Zaman, Mastika dan Berita Mingguan. Artinya beliau telah menerbitkan puisi itu bukan sahaja di dalam Brunei, tetapi ketika menuntut itu beliau mengambil peluang untuk menerbitkan dalam majalah-majalah di luar negara, di negara jiran kita, di Malaysia. Dan setakat ini dalam menghasilkan puisi, antologi kumpulan puisi, beliau telah menghasilkan kalau kumpulan puisi perseorangan lebih kurang 9 buah. 9 buah. Jadi antaranya yang boleh saya kongsikan pada hari ini, Warna Menggugat Zaman, iaitu pada tahun 1962, Perjalanan Malam Kalimantan Menuju Siang pada tahun 1988, Jalan Perak dari Sekolah Melayu ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1992, Perjalanan kedua dari Rumah ke Puncak Suasana pada tahun 2003, Nyanyian Perjalanan Mencari Diri dan Muara ke Arafat pada tahun 2004, Perjalanan 20 Musim pada tahun 2005, Deru Perjalanan Seorang Abid pada tahun 2007, Musim-musim Perjalanan pada tahun 2013, dan yang terkini pada tahun 2019 iaitu berjudul Surat-Surat Kemerdekaan. Ini adalah antara karya-karya yang dihasilkan oleh beliau. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita telah pun mengetahui mengenai dengan karya-karya Yahya MS di mana yang terbaru ini pada tahun 2019 iaitu Surat-Surat Kemerdekaan. Ya. Alhamdulillah. Dan apa kita lihat lebih kepada temanya lebih kepada keagamaan, ada menjurus kepada keagamaan. Jadi seterusnya mungkin boleh dijelaskan. Ya.
Dan kita juga ingin mengetahui akan kecenderungan isu-isu ataupun tema yang sering dikemukakan oleh Yahya MS dalam penciptaan puisinya ini, Tuan. Ya. Jadi Yahya MS memang seperti mana yang saya katakan tadi telah mula berkesimpung dalam bidang kesusastraan ini dari tahun awal 1950-an lagi. 50-an. Jadi sudah tentu banyak hasil puisi yang telah diterbitkan dan setiap puisi itu membawakan tema-tema yang pelbagai lagi Tapi jika kita melihat puisi Yahya MS ini lebih mengutarakan tema-tema seperti kemanusiaan, keagamaan, kritik sosial, moral, hakikat hidup, patriotism yang membicarakan tentang semangat-semangat nasionalisme dan sebagainya. Jadi tema-tema ini menurut Musyidi Haji Muhammad dalam buku beliau, tema-tema yang diutarakan ini bukan saja membicarakan begitu saja tetapi mempunyai cara yang tersendiri, malah menggunakan citra dan pelembangan yang tertentu. Dan puisi-puisi seterusnya banyak mengutarakan tentang persoalan keagamaan. Jika berbicara tentang persoalan keagamaan pula, Yahya MS ini banyak mengutarakan persoalan tentang keimanan dan ketakwaan. Jadi puisi-puisi yang membawakan persoalan tentang keimanan dan ketakwaan ini banyak menyentuh hal-hal tentang hubungan tentang ibadat, dosa dan pahala, hari pembalasan, hari akhirat dan kelalaian manusia dengan kehidupan dunia dan macam-macam lagi lah tentang dosa pahala. Dan di antaranya boleh kita lihat jika dalam kajian Hashim Haji Hamid menyatakan bahawa antara puisi yang menggambarkan kekentalan penyair menentang faham anti Tuhan ataupun eksistensialisme, kezaliman moden yang dipandu nafsu dan sebagainya boleh dilihat melalui contoh sajak kepada seorang etis pada tahun 1962, kepada seorang wujudi pada tahun 1962 dan seorang Firaun masa kini. Ini antara puisi yang diketengahkanlah kerana begitu penting sekali. Iya. Dan itu dia secara ringkas mengenai dengan isu-isu dan juga tema yang sering dikemukakan oleh Yahya MS dalam ciptaan puisi. Jadi, Tuan, puisi-puisi Yahya MS dan kaitannya dengan hari-hari kebesaran Islam dan apakah hari-hari kebesaran Islam yang sering kali diungkapkan oleh Yahya MS dalam puisi beliau? Seperti mana yang saya katakan tadi, Yahya MS ini seorang yang memang jenisnya suka mengutarakan persoalan tentang keislaman, dakwah, tentang ibadat dan sebagainya. Dan salah satu yang kita boleh perhatikan dari sudut gaya penciptaan ataupun penulisan yang menghasilkan puisi ini adalah melalui teknik ataupun beliau menggunakan ilham daripada hari-hari kebesaran. Dan ini adalah salah satu mungkin boleh dicontohi cara ataupun gaya beliau dalam menghasilkan satu karya. Jadi boleh kita melihatkan bahawa beliau memanfaatkan hari-hari kebesaran Islam dalam penciptaan puisi. Jadi seolah-olah macam beliau ini mengambil hari kebesaran itu dan menjadikannya sebagai satu ilham untuk menyampaikan pengajaran. Dalam pengajaran bermaksud memberikan nasihat, amaran, teguran ataupun sindiran. Sebab Yahya MS banyak memberikan peringatan-peringatan tentang tingkah laku atau akhlak manusia. Hari-hari kebesaran yang dimaksudkan dalam puisi Yahya MS ini boleh kita perhatikan sebetulnya pada bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, puisi tentang Hari Raya Aidilfitri atau Aidiladha, puisi tentang Isra Mikraj, tahun baru hijrah, puisi tentang ibadah haji ataupun nuzul Al-Quran dan lain-lain lagi. Jadi beliau menggunakan hari-hari kebesaran ini untuk menciptakan puisi. Itu yang menariklah tentang beliau. Alhamdulillah. Baik. Ya, Intan? Iya. Dan tadi terdapat mengetahui tadi mengenai dengan hari-hari kebesaran Islam yang sering diungkapkan oleh Yahya MS dan puisi beliau. Jadi Tuan, pastinya ada alasan ataupun kenapa hari-hari kebesaran Islam ini sering diungkapkan oleh beliau dalam puisi-puisinya dan apa pengajaran ataupun teladan yang boleh kita diperolehi melalui puisi-puisi ini. Dan mungkin Tuan boleh kongsikan beberapa puisi Yahya MS yang mengaitkan dengan hari-hari kebesaran Islam. Silakan Tuan. Jika kita perhatikan puisi-puisi Yahya MS ini kebanyakannya walaupun di sebalik penggunaan lambang ataupun kadang-kadang ada pada awal penciptaan puisi beliau sering dikaitkan dengan seorang penyajak yang mempunyai pelambangan yang begitu
bersendirian, iaitu perlembagan yang bersifat individu, sukar untuk ditafsir dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, beliau ada menggunakan diksi-diksi tertentu untuk memberikan keterbukaan. Dan keterbukaan ini menunjukkan bahawa YMS ini membuka dirinya untuk berdakwah dengan menggunakan puisi. Dan saya ambil beberapa puisi yang ada contohnya. Ada contohnya yang bertemakan hari-hari kebesaran Islam ini. Dan salah satu daripadanya disebabkan kita menyambut bulan Ramadan. Jadi saya ambil puisi Ramadan. Tajuknya Ramadan. Dan puisi ini boleh dibaca ataupun diperolehi daripada kumpulan puisi IMS berjudul Perjalanan Malam Kalimantan Menuju Siang. Ais dan apinya. Dalam rahmat dan restu meresapi, berangkat ke tangan Tuhan, mengucup dahi cintanya Ramadan. Jauh dini hari suara memecah nadi. Kitabullah kusyuk terbuka lagi, mencari berkat dan takwa, malam qada yang mesra. Bulan kekasih membawa cinta yang soleh, menghulur tangan di tengah megah, memberi dan menerima. Adikku sayang, dalam sejuk dan bahang, rahmat mendakap dada yang bimbang, menantikan malam yang datang berdendang. Tadahlah tangan di atas kening, mintalah berkat hari pengantin. Kalau kita lihat secara sejenak, mungkin puisi ini lebih macam romantis. Betul. Seolah-olah Yahya Mesa itu cuba bercinta-cinta dengan bulan Ramadan. Bercinta-cinta. Tapi itulah hakikatnya, kita seolah-olah menanti-nantikan bulan Ramadan. Dan kalau kita melihat dari sudut romantisnya, macam orang bercinta, kadang-kadang mereka akan kata orang menanai perhubungan atau hubungan antara dua insan, lelaki dan perempuan. Dan akhirnya segala hubungan yang dijaga rapi dan mungkin disertakan anak, dan akhirnya apa yang mereka kecapi adalah apabila kedua insan ini ditemukan dalam hari perkahwinan dan menyatukan dalam hari perkahwinan, dan perasaan hari perkahwinan untuk orang bercinta itu sudah satu yang kata orang mungkin satu yang sukar untuk dijangkau oleh perasaan kedua insan tadi. Yang itulah yang cuba dipahamkan oleh YMS melalui puisinya ni. Seolah-olah apabila kita makhluk Allah ini bertemu dengan bulan Ramadan adalah suatu keasyikan untuk bercinta dengan Tuhan, merapatkan diri dengan Tuhan. Dan mungkin saya boleh ambil satu lagi tajuk Angin Ramadan. Ya, silakan tuan. Angin Ramadan. Meniti lagi angin mesra Ramadan, membisiki telingaku dan memberi salamnya. Bersiap sudah engkau mempersenjatai dirimu, mengepalai peperangan semula menawan nafsumu, yang merajai mata dan hati, yang menggentar tangan dan kaki. Sayap-sayap syaitani akan menyerkup tubuhmu, menaikkan bendera dan gendering kebuasannya. Di salur darahmu, ia sedia menerais, mencabut segala tanda takwa dan imanmu. Bakal menyeretmu ke jurang jahim, dan engkau terpenjara di tengkupan kuhubnya. Takutkah engkau pada kegagahannya? Padahal ia makhluk yang lemah, tiada dayanya ke atas si mukmin. Takutkah engkau kepada Tuhanmu? Ia adalah yang maha perkasa, sangatlah kasihnya kepada hambanya. Maka pilihlah jalan yang terbentang terang. Jadi dalam puisi ini, Angin Ramadan, artinya kita ada satu semangat dalam angin. Tapi angin ini, Yahya MS selalu menggunakan angin, deru, bertujuan untuk hasutan-hasutan, mungkin juga hasutan pengaruh-pengaruh barat ataupun hasutan-hasutan syaitan. Memang kita ketahui pada bulan Ramadan sering kali dikatakan bahawa iblis, syaitan telah dipenjara dan sebagainya, dibelenggu. Jadi tetapi di sini bukannya iblis tetapi nafsu. Nafsu itu memainkan peranan yang akan menggantikan syaitan dan iblis ini untuk membisik manusia. Sedangkan pada hari Ramadan ini adalah hari bulan mulia dan umat Islam berlumba-lumba untuk beribadah. Tetapi walaupun syaitan sudah diikat dan sebagainya, tetapi nafsu sukar untuk dikawal. Jadi kadang-kadang seringkali kita tanya-tanya kenapa masih lagi ada kemungkaran berlaku pada bulan Ramadan. Itulah nafsu. Apabila nafsu itu sudah merajai, bermarhajalela ataupun menguasai diri seseorang. Jadi inilah yang cuba ditampilkan oleh YMS, pengajaran, nasihat, amaran, peringatan. Dan ada lagi yang boleh kita perhatikan di sini, dan ini pun menarik, hari akhir Ramadan.
yang boleh kita perolehi daripada perjalanan terakhir anakku yang hilang juga. Wahai Ramadan, inikah senja terakhir bagimu. Marilah ku kucup bibir maghribmu dan ku peluk tubuh purnama syawalmu, kerana kedua-duanya ku sayangi dan kerana imanku bergelora di dalam lipatannya. Siang menjauhi asakan nafsu yang palsu, malam meniti tarawih dan tahajudku, sampai mungkin malam untung 1000 yang tak pernah diteka mananya. Seperti para kekasih enggan berpisahan, serba tiada ku tahu batasnya. Tiba-tiba tertutuplah rupanya waktu yang dahulunya lapang menerawang di dalam rakaat-rakaat sembahyang. Di dalam lembar-lembar Al-Quran sekarang terhentilah, tinggal seperti langkah yang mati. Sebenarnya panjanglah puisi ini, tetapi secara ringkasnya boleh kita perolehi bahawa bulan Ramadan ini, dalam puisi hari akhir Ramadan ini, Yahya MS menyampaikan hasrat hatinya untuk tidak mahu berpisah dengan bulan Ramadan. Dan walaupun kita meraihkan bulan Syawal, sebab itu katanya tadi dua-dua bulan itu adalah bulan mulia yang dinanti-nantikan, tetapi rasa sedih beliau untuk menyampaikan rasa sedih meninggalkan hari Ramadan itu disampaikan melalui puisinya. Dan di sebalik itu mengingatkan kita tentang betapa pentingnya bulan Ramadan inilah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah. Kerana dalam masa 30 bulan ini ada salah satu masa yang menyerupai 1000 hari. Dan inilah yang disampaikan oleh YMS bahwa kita perlu mencari melakukan keimanan, semayang, solat dan sebagainya dalam bulan Ramadan dan memanfaatkan sebaik mungkin. Ya. Kalau puisi yang dibawakan di awal tadi tuan ya, itu dicipta pada kira-kira tahun bila tu? Yang tahun awal ya? Dalam perjalanan Kalimantan lebih kepada tahun 1960-an 70-an. Lebih awal sebenarnya. Dan sudah memang dibukukan. Memang dibukukan, diterbitkan. Jadi kita boleh melihat bahawa setiap buku YMS pasti akan ada sekurang-kurang 1-2 yang membicarakan tentang hari-hari kebesaran. Contohnya tadi hari Ramadan, angin Ramadan, daripada puisi yang berbeza-beza, daripada kumpulan puisi yang berbeza. Dan ada lagi beberapa tajuk seperti Isra Mikraj ataupun bulan-bulan Islam seperti Rejab, Muharram, ada juga disebutkan di dalam puisi-puisi beliau. Okay. Ya, alhamdulillah, Uda, itu dia bersesi kita ikuti bersama dan kita dapat mengetahui tadi telah dikongsikan beberapa puisi yang MSI yang mengaitkan dengan hari-hari kebesaran Islam. Jadi pastinya setiap puisi yang dihasilkan memberikan pengajaran kepada kita untuk meningkatkan lagi ketakwaan kita dan juga keimanan kita. Apapun, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Syahwal Nizam Haji Yani, iaitu calon PhD Kesusasteraan Melayu, Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam. Terima kasih Tuan atas kesudian Tuan ke studio Ramai Pagi dan insya-Allah kita akan bersua lagi ya. Insya-Allah. Ya. Baik, terima kasih Tuan ya. Baik, Auda, itu dia satu pendekatan kita terutama sekali kepada bis kita yang mencintai puisi ini ya. Setidak-tidaknya Tuan Syahwal telah belanja 2 puisi ya kepada kita. Tiga maafkan saya. Ramadan mengenai dengan Ramadan. Ya, ya, Alhamdulillah. Dan nanti selepas kita mengikuti berita jam 9 pagi, kita akan mengikuti satu segmen iaitu Ceramah Ramadan Bulan Mulia, di mana kita akan berbicara mengenai dengan didik anak berpuasa. Jadi kita nanti insya-Allah akan bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur. Nanti akan berbicara dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan ceramah Ramadan Bulan Mulia. Alhamdulillah, kita telah pun berada di hari yang ke-6 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan dengan 19 April 2021 Masihi. Ya, ingin rasanya Intan kita tidak ingin kita tidak mau melepaskan ataupun membiarkan Ramadan kali ini berlalu begitu saja. Jadi kita perlu memikirkan apakah pengisian yang bermanfaat yang dapat kita ni pergunakan ya ataupun kita ni manfaatkan sepanjang kita berada di bulan Ramadan. Semakin hari semakin tersisa Ramadan kita ni semakin sedikit ya. Betul. Jika dibandingkan pada tahun lalu banyak hal-hal yang jadi kendala kita ni untuk beribadat mungkin ya. Ada beribadat tapi rasanya kurang meriah ya. Ya. Jadi alhamdulillah pada tahun ini kita diberi peluang untuk sama-sama merasakan Ramadan itu secara beramai-ramai. Baik, kita berehat seketika Auda dan kami akan kembali selepas ini ya. Jangan ke mana-mana.